Okay. Dia dia macam ni tau sebenarnya. Isu JNT ni yang saya perasan dan saya nampak, dia daripada dulu lagi isunya memang masalah lambat dan sebagainya. Itu isu-isu yang pada saya biasa lah. Sampai sekarang pun pos laju ke pasal yang lain ke company-company yang lain tu pun ada masalah juga. DHL dan sebagainya tu ada masalah juga. Cumanya dia capacity dia tak besar sangat. Jadi bila capacity dia tak besar sangat, dia tak ada banyak sangat masalah yang nampak. Dia sama juga macam kita ambil contoh pos laju. Kalau kata dia uruskan 100,000 parcel sehari, dengan kesilapan dia mungkin 1%, itu dah jadi 1,000 parcel yang silap. Okay, sama juga macam JNT. Mungkin dia buat 50,000, so kesilapan parcel 500, 1%. So ini sebenarnya adalah nombor. Kalau kita faham nombor ni, kita akan faham kenapa masalah ni jadi. Kemudian isu JNT ni ada dua. Satu, isu bos dengan pekerja. Satu lagi, isu customer dengan company. Jadi masalah utamanya adalah, yang menjadi masalah yang orang cerita, orang bising-bising satu Malaysia ni, masalah customer dengan company. Customer dengan company. Kenapa masalah customer dengan company ni jadi? Sebab masalah syarikat dengan pekerja ni tak selesai. So dia ada dua konflik yang besar dekat sini. Okey. Ini saya tak nak cerita lah masalah dia orang komisen dia orang kena potong ke kenapa dan sebagainya. Saya tak nak cerita lah. Sebab saya pernah kerja dalam line courier ni. Saya kerja 2 tahun lebih dalam line courier ni. Jadi saya tahu apa yang berlaku bila demand tiba-tiba naik. Okey. Bila jadi PKP ni, bila jadi COVID ni kan, so online purchasing dia naik sampai 60%. Kalau kau nak faham 60% ni banyak mana, kalau dulu kita uruskan 100,000 parcel, dia naik sampai 60% ni, dia naik 6 kali ganda. Dia jadi 600%. Dia jadi sampai 600,000 parcel sehari. Okey, dia jadi 600,000 parcel sekali. Maknanya tiba-tiba dalam masa sebulan tu dia naik gila-gila punya. Jadi bila company-company ni, dia dah ada projection untuk tahun-tahun, setiap tahun dia ada budget dan sebagainya. Bila naik benda ni, walaupun dia dapat kutipan yang banyak, tapi kutipan yang banyak tu tak boleh dioptimiskan. Sebab apa? Sebab dia tiba-tiba nak kena sewa warehouse baru, dia tiba-tiba nak kena buka delivery channel yang baru, dia tiba-tiba nak kena ambil driver baru, tiba-tiba nak kena beli lori baru dan sebagainya. Semua ni tiba-tiba. Dan bila jadi macam ni, so company dia perlukan cash. Dia perlukan cash yang banyak untuk tampung semua ni. Jadi antara perkara yang boleh dia buat, ini 101 punya rule untuk reserve cash. 101 punya rule bagi mana-mana company untuk reserve cash. Nombor 1, mereka akan potong, mereka akan buang semua perkara yang optional. Sebagai contoh, kalau macam kami, sebagai contoh, allowance makan, dia bukan allowance kedatangan, allowance lobby, contohnya allowance perjalanan. Ini semua allowance yang boleh dipotong. Kita akan potong sebab kita nak kumpul, kita nak pull cash reserve kita untuk kita. Macam dia orang punya case, dia orang kena potong commission ni semua, supaya dia boleh siapkan prasarana ni. Jadi benda ni adalah management punya strategi. So kalau kita terangkan kepada staff, kalau kita terangkan kepada geng-geng delivery ni sendiri, dia orang ni takkan faham. Itu satu. Jadi adakah benda ni mengkhianati mereka? Adakah benda ni kejam kepada mereka yang buat kerja ni? Pada saya, kalau dalam syarikat ni kita sentiasa ada option. Kita nak kerja, kita kerja. Kita tak nak kerja, kita berhenti kerja. Kita jangan aniaya customer kita. Ini perkara yang jelas. Dia senang nak cakap macam ni lah. Kau nak stay, kau nak berambus, kau berambus. Jangan kita nak kita ni sebagai staff ataupun kita sebagai pekerja, kita hendak cakap soal perkara yang kita tak boleh nak kontrol. Yang kita boleh kontrol satu saja, kita boleh resign.
Kalau kita nak stay situ, kita stay situ dan kita buat kerja dengan betul. Okey. Tapi syarikat pula sepatutnya ada tanggungjawab lah. Dia tak boleh buat mendadak macam ni. Dia tak boleh potong tiba-tiba. Dia tak boleh potong tanpa ada sebarang alasan yang munasabah. Walaupun daripada segi keperluan syarikat tu mendesak, dia kena buat on the spot. Tapi dia kena maklumkan kepada tim-tim yang berada di bawah ni supaya mereka faham. Jadi isunya kat sini, kita kena faham apa-apa bisnes. Okay, ini saya tak masuk lagi long term punya study dia. Sebagai contoh, dia beli lori banyak. Dia ambil full time driver ramai. Dia buka warehouse banyak. Tiba-tiba PKP stop dan permintaan drop. Dan bayangkan benda ni semua, kita bukan boleh sewa warehouse. Saya nak sewa 2 bulan lah. Bukan boleh begitu. Biasa warehouse ni 2-3 tahun kontraknya. Jadi dia orang ni tak boleh tiba-tiba expand operation. Tak boleh. Sebab benda ni benda yang sangat risky untuk syarikat itu. Dan kalau dia nak sewa warehouse besar-besar, tiba-tiba permintaan drop, dah warehouse tu nak buat apa? Jadi saya tak kisah bila tak setuju ke saya tak kisah. Tapi yang saya nampak benda-benda ini adalah macam inilah. Okay? Bab untung, bab tak untung tu kita pun tak tahu. Saya ada pernah dapat satu klien syarikat penghantaran juga. Memang game dia 3 ke 4 tahun pertama memang bukan untuk untung. Dia jadi dari segi operationalnya memang tak untung. Jadi bila datang kes yang unprecedented macam ni, dah lah tak untung, kena cover operation lagi banyak. So isu dekat sini dia akan jadi orang-orang yang cash kena tarik banyak, kemudian logistik kena betulkan, ni semua distribution kena banyakkan. Ni semua kes-kes yang susah lah untuk disettlekan dengan cepat. Tapi bab dia budak JNT buang barang tu, saya pun tak setuju. Bab JNT potong secara mendadak tu pun saya kurang bersetuju. Tapi kalau benda tu berlaku based on logik yang pakai ni, saya faham kenapa ia berlaku, walaupun saya tak setuju. Dan saya pun pernah mengalami situasi yang sama juga. Bila masa keadaan syarikat kurang bagus, saya terpaksa potong OT, saya terpaksa potong allowance, saya terpaksa buat macam-macam lah, allowance makan, allowance semua saya terpaksa potong. Jadi ada ramai staff yang marah dan ramai yang berhenti secara berjemaah pun ramai. Tapi as a owner business, saya tak ada pilihan. Kalau saya tak buat macam tu, bisnes saya akan mati dan lebih ramai orang yang akan kaget. Sebab syarikat kita ni payung ramai orang. Yang kita nampak yang nak mogok mungkin 1 kilang, tapi ada banyak kilang lagi yang tak mogok, yang masih perlukan kerja. Jadi kita kena faham logik pengurusan lain, logik bisnes lain, logik orang yang bekerja lain. 3 benda ni. Dan 3 benda ni kalau kita bawa duduk satu meja bincang, dia tak akan selesai. Sebab tu boleh je JNT stop ambil parcel, set limit ikut kemampuan, umpama ambil job tapi tak mampu deliver. Benda dia benda ni complicated bang. Sebabnya tak semua branch JNT tu JNT punya. Tak semua branch JNT punya. Ada branch, kebanyakan branch JNT ni dia adalah franchise. So franchise ni dia kira based on commission. So kalau JNT limitkan, marahlah franchise dia. So dia nak kena jaga franchise dia juga. Okay, itu satu. Bila dia nak jaga franchise dia, bila franchise dia ambil barang semua, jadilah isu yang ini. So bila jadi isu yang ini, itu yang dia terpaksa divert. Dia sekarang nak jaga siapa? Dia nak jaga franchise ke? Dia nak jaga dia punya apa orang panggil, distribution center ke, collection center ke, atau dia nak jaga budak dia? Kalau collection center dia tak untung, collection center dia tutup, dah tentu budak-budak ni tak ada kerja. So isu dia stop ambil parcel ni, isu stop ambil parcel ni hanya boleh dibuat kalau dia sendiri ada 1, 2, 3
kedai ataupun collection center yang dia punya. Kalau dia ambil third party punya, memang tak boleh buat apa. Dan sekali lagi saya cakap, benda ni unprecedented. Kita tak tahu. Orang tak ada siapa sangka kan. Tak ada siapa sangka. Saya sendiri pun tak sangka sale online boleh naik daripada 1,000 sehari boleh pergi ke 6,000 sehari. Saya pun tak sangka benda tu. Jadi bila dia tak sangka, so keadaan itu memang tak ready. Keadaan tu memang tak ready. So akan ada banyak masalah lah. Ada banyak masalah. Sebab benda tu memang belum bersedia lagi. Jadi saya kira antara penjelasan yang logik inilah dia kan. Jadi saya tak ada nak sebelah mana-mana pihak. Pada saya isu JNT ni dia sama saja macam isu Foodpanda. Isu dia syarikat terpaksa buat keputusan yang kurang popular untuk survive. Sama macam Foodpanda dulu masa dia mula masuk, dia sebenarnya mula masuk dia orang bagi komisen tinggi dan sebagainya. Bila habis, bila dia nak optimiskan untung atau untuk besarkan lagi operation, dia akan naikkan harga, sama ada dia naikkan harga ataupun dia potong, jimatkan mana yang patut. Okey, tak ready, lepas tu nak hukum staff sendiri. Inilah dia logik yang saya cakap. Logik yang kita tak boleh campur. Logik staff, logik pengurusan, logik bisnes ni. Bila pergi kepada staff, logik staff ni makin banyak kerja, aku makin patutnya kena bayar gaji banyak lah. Kena bayar gaji banyak. Okey, jadi bila staff punya logik ni, dia kata kepada management cakap, kalau banyak barang, aku kena bagi prasarana supaya engkau boleh kerja. Kalau engkau tak boleh kerja, sebagai contoh, kalau dulu warehouse kau separuh je, sekarang ni warehouse sampai melempah-lempah, macam mana engkau nak kerja kalau warehouse tak ada? So warehouse ni penting. Jadi aku nak dapatkan warehouse ni, aku kena potong gaji kau dulu, ataupun aku kena potong komisen kau dulu buat masa sekarang untuk dapatkan warehouse. Jadi yang ini akan marah, kenapa potong gaji aku? Kau pandai-pandai cari duit. Sebab itulah benda ni dia, kalau kita bincang dalam satu meja bulat, ada staff, ada management ni, dia tak edit. Dia tak boleh. Sebab logiknya memang tak sama. Logiknya memang tak sama. Iklan dah siap ke? Saya tak nak live ni. Dah siap lah, tapi orang tengah format komputer ni. Komputer dah slow lah Tuan Alip. Macam itulah. Ya, saya harap tuan-tuan law of diminishing return, termanya tuan. Lebih kurang lah, saya tak tahu termanya sebab saya saya ni SPM je. Tapi saya faham lah. Gila zalim kalau Tokey fikir macam tu. Dia bukan istilah Tokey. Dia memang bisnes ni dia bukan. Bisnes ni dia bukan apa namanya? Dia tak boleh jadi apakah? Pusat masyarakat apa ke? Macam tu lah lebih kurang lah. Dia tak nak jadi pusat. Dia nak jadi pusat kebajikan. Yang jadi mangsa middle management. Betul lah tu. Alah, ni mana sama. Ni cerita politik. Abah kau buat darurat tu cerita politik. Ni cerita management. Welfare, yes. Kita bukan buat welfare, kita buat business. Okay. Sonok juga ya live macam ni ya. Sebab banyak orang fikir dia macam, banyak orang yang rasa bila berlaku keadaan macam ni, orang kita ni cepat trigger. Bila nampak budak JNT kena potong allowance, dia pun marah JNT. Bila nampak budak JNT potong campak barang, dia marah budak tu pula. Bila dia nampak dia lambat sampai barang, dia marah pula itu. Dia nak semua benda tapi dia tak sanggup. Dia tak sanggup nak korban sekejap. Dia tak sanggup nak tunggu sekejap benda ni diperbaiki. Dia nak on the spot macam itu. Jadi pada saya susah sikit lah. Kita nak menerangkan. Saya jarang nak ulas isu-isu benda ni. Tapi saya rasa GNT ni, isu GNT ni isu yang menarik. Isu yang
menarik diulas kerana dia tiba-tiba, ni isu dia tiba-tiba ramai pelanggan, tiba-tiba banyak demand, tiba-tiba bisnes tu naik mencanak-canak. Saya tak tahulah management tak buat kenyataan. Saya cakap awal-awal saya ada disclaimer. Benda ni adalah saya punya pendapat peribadi. Dan management sebenarnya tak perlu buat kenyataan pun, sebab management on the side of law tu dia tak ada salah apa-apa pun. Dia tak ada salah apa-apa pun. Dia tak bersalah pun kalau dia nak potong allowance ke, dia tak bersalah pun kalau dia nak potong gaji ke, dia tak bersalah pun as long as dia buat mengikut undang-undang. Dia buat mengikut undang-undang. Jadi benda tu saya rasa tak ada isu management buat kenyataan atau tak buat kenyataan. Logik customer kena fikir kak. Ini semua adalah part of the deal lah, part of the package, part of the deal. Bila ada masalah ni akan keluar masalah ni, dia akan jadi efek lah. So customer ni mungkin ada a few customer yang akan jadi collateral damage, yang akan terkorban, yang parcel tak sampai, yang parcel hilang, which is benda ni adalah normal. Benda ni adalah normal. Saya selalu cakap dengan klien saya, bila kadang-kadang klien saya ni, bukan klien saya lah, kebanyakan lah yang datang jumpa, yang datang coaching dan sebagainya ni, kebanyakannya bila dia dapat komplain, dia punya gelabah tu macam jumpa Dajjal tau. Dia punya gelabah dia tu. Saya tak tahulah macam mana kan. Tapi dia punya tapi bila kita cakap dengan dia kan, okey, daripada 1,000 orang yang beli barang tuan ni selama 1 bulan ni, 1,000 orang, 1,000 pelanggan ni, berapa banyak yang komplain? Okey, jadi bila dia kata daripada 1,000 orang yang beli barang tu, yang komplain 15 orang, which is pada saya 15 orang tu adalah benda yang memang package yang datang. So selesaikan saja. Tak perlu ubah SOP, tak perlu apa, semua tak perlu. Sebab baru 15 orang daripada 1,000, 15 orang, which is tak sampai pun kalau 1% 100, 10% 100, 1%. Baru 1-2% saja yang komplain. So tak perlu ubah apa-apa sistem, tak perlu ubah, tak perlu salahkan diri, tak perlu pergi seminar-seminar nak bersihkan jiwa, tak perlu. Sebab 1% saja yang buat masalah. Okay. Sekarang ni ni saya suka dengan Tuan Saifullah ni, sebab Tuan Saifullah ni dia banyak istilah-istilah yang saya tak tahu. Tapi dia faham apa yang saya sampaikan. Dia sedang melalui faksa correction growth, dia panggil tu. Nanti saya ingat Tuan Saifullah boleh ulas jugalah perkara ni, Tuan Lufi pun ada cakap. Okay. So saya harap tuan-tuan dapat manfaat daripada live saya yang pendek ni. Saya punya PC pun dah habis format. So okey lah, saya rasa dah okey sampai sini. Saya ucapkan terima kasih. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Okay, jumpa lagi dalam live akan datang, insyaAllah. Kalau ada isu-isu yang penting, saya akan cubalah bagi tahu ulas dari segi bisnesnya, side logiknya. Sebab saya pernah berada di ketiga-tiga side ni. Saya pernah berada di side pekerja 100% sebagai employee. Saya pernah kerja 2 kerja satu hari. Saya pernah kerja. Saya pernah berada dalam management team. Saya pernah berada dalam business development team. Saya tahu tiga-tiga punya logik ni berbeza sangat. Okay, berbeza sangat. Baik, terima kasih tuan-tuan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.